أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Imam Al-Qattani menyatakan, dunia dibagi secara adil sesuai dengan penderitaan yang dideritai, dan kehidupan akhirat dibagi secara adil sesuai dengan takwa. Al-Jurairi mengatakan, orang yang belum menjadikan takwa dan kesedaran sebagai hakim antara dirinya dan Tuhan tidak akan memperoleh makrifat dan kemanisannya. An-Nas Abazi menjelaskan, takwa adalah bahawa si hamba waspada terhadap segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Sahal mengatakan, siapa pun yang menginginkan takwa yang sempurna, hendaklah menghindari setiap dosa. An-Nasr Abazi mengajarkan, siapa pun yang teguh dalam takwa, contohnya, ia akan merindukan perpisahan dengan dunia, kerana Allah Ta'ala berfirman, وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Seorang menegaskan, Tuhan menjadikan berpaling dari dunia mudah bagi orang yang benar-benar bertakwa. Abu Abdullah Ar-Ruzabari mengatakan, takwa adalah menghindarkan diri dari segala sesuatu yang menjadikan anda jauh dari Tuhan. Zunnun Al-Misri menyatakan, orang yang bertakwa kepada Tuhan adalah orang yang tidak menodai aspek lahiriah dirinya dengan sikap keras kepala, tidak pula aspek batiniahnya dengan hal-hal yang berlebihan. Dia berdiri di sisi Tuhan dalam keadaan selaras. Abu Hasan Al-Farisi menyatakan, takwa mempunyai aspek luar dan aspek dalam. Aspek luarnya adalah pelaksanaan syariat, dan aspek dalamnya adalah niat dan mujahadah. Zunnun membacakan baris-baris berikut, yakni syair-syair berikut. Tidak ada kehidupan yang lebih baik selain bersama mereka, yang hatinya mendambakan takwa dan yang kegembiraannya terletak dalam zikir. Berpuas diri mereka dengan ruh keimanan dan kebaikannya seperti anak di pangkuan ibunya. Dikatakan, takwa seseorang ditandai oleh 3 sikap yang baik. Tawakal terhadap apa yang belum dianugerahkan, berpuas hati dengan apa yang telah dianugerahkan, dan bersabar dalam menghadapi milik yang hilang. Talq Ibn Habib menjelaskan, takwa adalah bertindak sesuai dengan ketundukan kepada Tuhan melalui petunjuknya, dan saat yang sama takut kepada hukumannya. Abu Hafs mengatakan, takwa adalah sikap seseorang membatasi dirinya kepada hal yang jelas diperbolehkan. Hanya itu. Abdul Husain Az-Zanjani menyatakan, dia yang mempunyai kekayaan yang paling besar adalah takwa. Berani telah memperoleh keuntungan yang tidak akan dituturkan dengan kata-kata. Al-Wasiti menegaskan, takwa adalah sikap seorang menjauhi ketakwaannya, artinya menghindari kesedaran akan takwa.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita menghuraikan makna taqwa dan bagaimana pandangan para ulama salafus salih dan juga ulama-ulama selepas itu melihat taqwa sebagai satu solusi, bukan sebagai satu kemestian dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita sebut semalam, dan tajuk taqwa ini, ia menjadi dendangan ataupun kemestian setiap pertemuan kita. Dan khutbah, dalam tulisan dan sebagainya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahu ittaqillaha akhazathu al-is fahasbuhu jahannam. Bila mana diingatkan seorang bertakwalah kepada Allah, tiba-tiba dia sombong, maka tempatnya ialah neraka jahanam. Sehingga Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wa idza qila lahu ittaqillah akhazathu al-izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam. Bila diingatkan seseorang dengan takutlah kepada Allah. Tuan-tuan, sehingga perkataan ini menjadi kebiasaan kita dalam mengingati kawan-kawan kita. Ittaqillah, takutlah Allah. Jangan buat macam tu, takutlah Allah. Sebagaimana bila sahabat-sahabat kita ditimpa musibah, kita kata sabar, sabar, banyakkan sabar, banyakkan sabar. Demikian bila mana kita melihat sahabat kita atau hatta diri kita melanggar perintah Allah, kita akan berkata ittaqillah, takutlah Allah. Jangan buat macam tu. Siapa yang diingatkan takutlah Allah, tiba-tiba datang sombongnya, maka Allah Ta'ala menempatkannya dalam neraka jahanam. Kita lihat bagaimana Al-Imam Al-Qushairi bawa definisi bukan penjelasan terhadap takwa. Maka pertama dibawa atau disebut tentang Imam Al-Qattani. Imam Al-Qattani seorang ulama yang disebut oleh Imam Az-Zahabi sebagai Al-Qudwatu Al-Arifu Syekhus Sufiyah. Ulama yang diikutan orang pada zamannya, bukan zaman kita. Orang yang arif tentang hubungan dengan Allah SWT. Yang meninggal tahun 322 Hijriah. Apa kata Imam Qattani? Qattani kata bahawa kalau sekiranya seorang bersusah payah mendapat dunia, bersakit-sakitan mencari dunia, dia akan dapat mengikut kadar dia sakit, kadar usaha dia, kadar kesungguhan. Demikian juga di hari akhirat kelak seorang akan dinilai dengan takwa dia. Kalau dia bersungguh-sungguh di dunia ini mencari takwa, mempelengkapkan takwanya, menyempurnakan takwanya, maka akhirat kelak dia akan mendapat kedudukan sesuai dengan usahanya. Sebagaimana kalau kita lihat dunia, sebanyak mana usahanya untuk mendapat dunia, maka usaha yang dilakukan tadi melayakkan dia mendapat apa yang dikehendaki dalam urusan dunianya. Kemudian kata Imam Jurairi, orang yang tidak pernah menjadikan takwa sebagai hakim dia, hakim, yakni sebagai asas kehidupannya, maka dia tak akan sekali-kali mendapat makrifat. Al-Imam Hasan Al-Basri, tuan-tuan sekalian, bila beliau berkata, tidaklah saya melihat sesuatu, atau mendengar sesuatu, atau mengambil sesuatu, atau menggunakan kaki saya untuk pergi pada sesuatu tempat, melainkan saya lihat apakah dalam redha Allah ataupun maksiat. Kalau ia dalam redha Allah, ketaatan, kepatuhan, maka saya akan melaksanakan. Kalau tidak, saya tak akan buat. Artinya tuan-tuan sekalian, orang-orang yang beriman sentiasa menjadikan takwa itu sebagai faisal, kayu ukur, hakim. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, wa yukaffir ankum sayyiatikum, wa yaghfir lakum, Wallahu dzul fadlil azim. Dan suratul Anfal ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, kami akan jadikan bagi kamu benteng, Furqan, yang akan menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik untuk kamu buat, yang buruk untuk kamu tinggalkan. Dan lantaran itu kami akan mengampunkan dosa kamu.
Kami akan hapuskan segala kejahatan kamu, mengampunkan dosa kamu, dan Allah Maha Besar kurniaannya. Maknanya tuan-tuan sekalian, kalau dalam hidup kita, penilaian kita apa? Kadang-kadang bagi seorang peniaga, penilaiannya untung atau rugi. Bagi penilaian orang yang cari pangkat, apakah dilakukannya boleh naik pangkat ataupun tidak. Bagi penilaian orang yang mencari kegembiraan atau mencari keredaan manusia, apakah dibuatnya orang suka atau tidak. Bagi orang yang bertakwa, nilai sesuatu amalan diukur apakah padanya ada takwa kepada Allah, yakni takut kepada Allah ataupun tidak. Kerana bila Allah Ta'ala menghukum seseorang kerana dia tidak takut Allah, maka dia akan senantiasa berani buat maksiat. Kerana takut Allah ini menghalang diri daripada buat maksiat, buat dosa. Tapi bila sudah tidak ada takut kepada Allah, dia makin berani buat maksiat. Selagi mana, ketika mana dia melihat dosa itu makin kecil, ketika itulah tanda Allah makin murka pada dia. Tuan-tuan, bila orang yang bertakwa, siap dosa yang dilihat itu menakutkan dia. Siap dosa itu dilihat boleh merosakkan, menghancurkan dia. Tapi bila kita sampai satu peringkat, tengok dosa pun macam tak ada apa-apa. Sikit je, kecil je, tak ada apa ni. Lalu kebiasaan kita mengumpat, kebiasaan kita melihat yang haram, kebiasaan kita mendengar yang haram, sehingga kita rasa macam dah tak ada salah apa pun. Sebenarnya itulah akibat hukuman Allah Ta'ala pada kita. Sehingga kita tidak akan ada lagi kemanisan dalam makrifat kepada Allah. Bahkan kita tidak ada sesuatu yang menghalang kita mendapat kemurkaan Allah. Kalau selama ini tuan-tuan sekalian, bila kita menjauhkan diri dari dosa, ia menghalang kita mendapat kemurkaan Allah. Bila mana kita cinta mentaati Allah, itu tanda kita akan mendapat kasih sayang Allah. Tiba-tiba kita berubah. Taat kita tak buat, maksiat menjadi biasa. Itu makna takwa kita sedang karam dalam lautan syahwat. Kerana itu para ulama, ketika mana membahagikan takwa, mereka kata takwa tu ada 3. Dia ada takwa orang mula-mula start, ada takwa orang pertengahan, dan takwa orang yang mencapai kemuncak. Takwa yang pertama ialah menjauhi seluruh yang haram. Mana yang haram dia tak buat. Itu takwa yang pertama. Dan takwa yang kedua, dia meninggalkan semua yang makruh. Mana-mana yang disebut makruh, dibenci walaupun tak berdosa, maka dia meninggalkannya. Dan takwa yang merupakan kemuncak, dia meninggalkan perkara-perkara yang harus. Dia cakap banyak harus, makan banyak pun harus, tidur banyak pun harus. Tapi dia mula meninggalkan benda itu, tak nak dah. Yang dia fikirkan dalam kepalanya 2 benda je. Yang wajib, yang perlu dibuat. Yang sunat, yang perlu ditambah. Artinya wajib, dia mesti buat, jaga. Dan yang sunat, dia mesti tambah. Seorang bila sampai peringkat menjaga wajibnya, menambah yang sunatnya. Ingat, sunat ni bukan sekadar kita buat. Kita sentiasa fikir bagaimana nak tambah. Nak tambah. Kalau kita mula seronok menambah perkara sunat, artinya takwa itu sudah berada pada kemuncak dia. Kan disebut dalam hadis kursi, hamba yang disayangi oleh Allah ialah hamba yang bila mana menjaga yang fardu, kemudian mendekati Allah Ta'ala dengan perkara yang sunat. Dan sentiasalah dia melakukan hal-hal tersebut sehingga Allah Ta'ala suka dan sayang pada dia. Macam mana tanda nak tahu Allah Ta'ala sayang pada kita atau tidak? Perkara sunat tu dah jadi macam wajib dah. Kita bukan wajibkan orang, kita wajibkan diri kita. Dah macam wajib dah solat witir untuk kita. Dah macam wajib dah baca Quran untuk kita. Dah macam wajib dah zikir istighfar untuk kita. Artinya bayangkan kalau perkara sunat sudah nampak macam wajib, bagaimana perkara wajib? Orang ini sedang melalui fasa-fasa takwanya kepada Allah. Jadi kita dah ingatkan, kita dah sebutkan bagaimana darjat takwa itu ada 3. Peringkat mula-mula meninggalkan yang haram, peringkat yang kedua meninggalkan yang makruh, peringkat yang ketiga meninggalkan yang harus. Memperbanyakkan hal-hal duniawi. Kerana itu kita lihat bila takwa menjadi suatu benteng kepada kita, maka di situlah kita akan menjauhi dosa, maksiat, perkara, melalaikan, melekakan yang menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Lihat bagaimana Nasr Abazi mengatakan dalam makna takwa. Kata Nasr Abazi, takwa bahawa hamba waspada terhadap segala sesuatu selain Allah. Umpama begini tuan-tuan, seorang anak kecil,
Dia cuma tenang dengan mak dia je. Kalau ada orang lain cuba ambil, cuba bercakap dengan dia, dia mula waspada. Dia mula melihat ini semua ancaman untuk dia. Kerana itu dia ketakutan melihat orang lain, dia cuma aman bila melihat ibunya. Bila ibunya dukung dia, ibunya ambil dia, ibunya bercakap dengan dia, maka dia tenang. Dia membalas percakapan ibunya, dia memeluk ibunya, dia memanggil ibunya. Demikian orang bertakwa. Dia melihat yang lain boleh merosakkan dia, maka dia berhati-hati. Dengan Allah sahaja dia melihat tenang. Tuan-tuan, bila dengan Allah sahaja dia tenang. Yakni bila dia berada dalam perintah Allah, dia berada dalam ketaatan pada Allah, itu sahaja yang tenang. Lalu kita nilai diri kita. Apakah hari ini kita tenang bila berada dalam perintah Allah? Atau bila waktu kita sembahyang jadi panas, nak cepat habis solat, nak cepat habis baca Quran, nak cepat habis zikir, nak cepat habis kuliah, dia jadi panas macam tu, maka hati-hati. Kita bimbang ia satu bala Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila kita sebut bala Allah, kata ulama', bala Allah ni ada 4. Bala Allah. Yang pertama ialah Allah Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya. Seperti Allah hancurkan Ad, Samud, bangsa-bangsa yang pernah menderhaka pada Allah, Allah hancur semuanya. Itu satu. Yang kedua, pada Allah, Allah Ta'ala turunkan penyakit sehingga dia deritainya sampai akhir usianya. Itu juga bala Allah. Dia kena satu penyakit sampai ke mati, tak sembuh. Itu bala Allah. Dan yang ketiga, dia kena satu masalah kecil. Tapi masalah kecil tadi mengeruhkan suasana kehidupannya seluruhnya. Masalah itu kecil je, tapi dikeruhkan hidupnya semua. Bila masalah sekecil itu, kalau kita bayang, kita lihat, mustahil cuma masalah ini sampai keruh keadaannya, begitu bala Allah. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam perbalahan rumah tangga yang berlaku perceraian, kadang-kala masalah kecil. Masalahnya apa? Masalahnya isteri dia mungkin suka beli pakaian. Oh, dia marah. Padahal beli pakaian duit sendiri. Atau kadang-kala isteri dia marah, suami dia suka minum air manis. Oh, dia marah, dia suka minum air tawar je. Kecil je. Kalau buka file-file Mahkamah Syariah, pergaduhan, perceraian, cuma masalah kecil. Maka itu bala Allah Ta'ala bila kita tak mampu menyelesaikannya. Yang keempat, ini bahaya. Bala Allah yang keempat, bila mana Allah Ta'ala menjadikan kita tidak lagi ingin buat ketaatan yang selama ni kita buat. Selama ni kita buat, kita sentiasa baca Quran, sentiasa bersedekah. Tapi hari ni tak nak buat dah. Selama ni kebiasaan kita suka baik dengan ulama', kita sayang ulama'. Kali ni kita benci pula ulama', kita marah pula dia. Selama ni kita suka madrasah ilmu, kita suka diskusi ilmu. Hari ni kita dah benci dah. Agama sudah tidak lagi menjadi keseronokan kita, bukan menjadi kesempatan kita untuk mencari kekayaan pula. Selama ni kita belajar untuk kita menuntut ilmu. Hari ni kita belajar sebab kita ada kepentingan lain dalam ilmu. Maka itu tanda Allah sedang menghukum kita. Bila sesuatu perkara ibadat yang dikarenakan Allah, tiba-tiba dikarenakan dunia, itu musibah. Jadi empat keadaan bila mana Allah hukum kita. Yang pertama, hukuman Allah Ta'ala, Allah binasakan semuanya. Yang kedua, Allah turunkan satu penyakit sampai mati dia menghidapinya. Yang ketiga, diberikan satu masalah kecil tapi mengubah dan sikit hidupnya. Jadi keruh hidup dia. Dia umpama macam santang sebelanga, letak setitik nila, habis. Itu orang Melayu kita kata sebab setitik nila, maka rosak santang sebelanga. Maknanya masalah kecil rosak semua. Dan yang keempat, bila dihalang ketaatan yang selama ni kita buat. Atau niat yang baik yang selama ni kita ada. Dulu niat kita mendampingi Tok Guru untuk kita dapat ilmu banyak, untuk belajar akhlak dia dan sebagainya. Hari ni kita damping guru sebab kita nak dapat dunia. Kita nak glamour, kita nak jadi popular. Bukan lagi mendampingi guru-guru bagi mendapat ilmunya. Tapi kita ada projek lain untuk guru ni, untuk kita mencari kepentingan dunia kita. Maka itu tanda Allah sedang menghukum kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang ada takwa, dia sentiasa muhasabah dirinya. Tanda orang ada takwa, dia sentiasa muhasabah dirinya. Dia tak boleh bergerak atas nama kebiasaan. Saya dah biasa macam ni, biasa macam ni. Tiap-tiap pagi datang solat subuh, kemudian kuliah subuh, kemudian balik rumah.
Dia cuma melalui rutin kebiasaan. Ini belum, takwanya belum singgah sebenarnya. Kerana orang yang bertakwa itu orang bijak. Sebab itu kata Nabi SAW, Al-Kayyisu, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, sentiasa muhasabah dirinya dan sentiasa memperlengkapkan amalannya untuk hari esok, hari kematian. Jadi bijakkah kita kalau kita tak pernah muhasabah diri kita? Hari ni kita menuntut ilmu, muhasabah, niat ikhlas atau tidak? Hari ni kalau saya mengajar ilmu muhasabah, apakah saya benar-benar berilmu ataupun tidak? Hari ni kalau kita baca Quran, hari ni kalau kita zikir, hari ni kalau kita melakukan sedekah, muhasabah. Jangan buat macam automatik, macam gear automatik, jalan, masuk sendiri. Tak, ibadat ni dia bukan jadi masuk sendiri. Setiap pergerakan tu kita sedar. Kita bukan sembahyang 4 rakaat, sedar-sedar tahiyat akhir, masuk sendiri gear automatik. Bukan. Setiap takbir kita, setiap rokok kita, setiap sujud kita ada nilai muhasabah. Kita bukan sembahyang Allahu Akbar, sedar-sedar tahiyat akhir sebab ikut imam. Dah, kejaknya solat. Automatik macam tu bahaya. Ibadat ni bukan auto. Ibadat ni setiap perubahan tu kita dapat rasa. Seolah kita baca Quran, setiap satu ayat sehingga satu ayat kita berpindah, kita dapat rasa kesan teguran Allah. Seolah kita menuntut ilmu, setiap perkataan untuk guru kita, setiap perkataannya betul-betul memberi ingatan pada kita. Bukan tahu-tahu, oh kuliah dah habis dah. Tak. Setiap patah perkataan gurunya, dia dapat kod perkataan tadi sebagai satu ingatan, sebagai satu amaran, sebagai suatu teguran, sebagai suatu pembaikian, sebagai suatu perkara yang akan mengubah kehidupan dia. Maka orang ni lah yang benar-benar menuntut ilmu. Sebab itu kita perhati, kalau tok guru kita mengajar, kita perhati setiap patah perkataan dia. Sebab kebanyakan perkataannya ilham daripada Allah Ta'ala. Bila dia duduk satu tempat yang Allah muliakan, di mana seluruh para binatang mendoakan keampunan untuk guru, maknanya orang yang mengajar manusia yang baik. Sebagaimana hadis Tirmizi, bahawa malaikatnya, binatang-binatangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khair, akan berselawat, yang memohon ampun kepada orang yang mengajar manusia kebaikan. Jadi kita kena perhati bila tok guru kita mengajar, setiap patah perkataan itu ilham daripada Allah. Kerana itu kita akan rasa bila duduk dalam majlis ilmu kita ditegur. Melainkan orang yang keras kepala, dia tidak melihat dia ditegur, dia lihat dia sedang dihina. Tapi orang yang lembut hati, dia lihat setiap patah perkataan gurunya itu teguran, ingatan, nasihat, peringatan. Sebab itu setiap kali dia duduk majlis ilmu, dia dapat hidayah yang banyak, dia dapat ilmu yang banyak, dia dapat kemuliaan yang banyak. Maka itu asas dalam kita sebut takwa tadi. Dan kata Imam Nasrul Abadi, siapa yang bila makin teguh takwanya pada Allah, dia akan rindukan akhirat. Rindukan akhirat. Bahkan saya katakan dia akan rindu untuk melakukan perkara yang boleh menyempurnakan akhirat. Kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, ada 3 perkara yang aku suka dalam hidup ini. Ada 3 perkara yang aku suka, kata Abu Dzar. Yang pertama, aku suka lapar. Yang kedua, aku suka sakit. Yang ketiga, aku suka mati. 3 benda dia suka. Ni tuan-tuan kita, 3 benda ni memang kita tak suka. Suka lapar, tak suka. Kadang tengok jam bila nak sarapan ni. Kita tak mungkin nak sakit. Nak sihat sokmo lah. Sedang nak melompat, nak ke mana-mana. Kemudian mati. Mati biar dulu, sikit lagi. Nak tunggu cucu dulu. Kata Abu Dzar, 3 perkara aku suka. Lapar, sakit, mati. Orang tanya dia, kenapa kamu suka 3 benda? Jawab Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, adapun aku suka lapar, kerana bila aku lapar, hatiku lembut. Tujuannya tuan-tuan nak dapat apa? Takwa ni. Bila lapar, hati aku lembut. Yang kedua, aku suka sakit. Bila mana aku sakit, dosa aku kurang. Kerana siap penyakit itu, dihapuskan dosa. Yang ketiga, aku suka mati. Kerana aku rindu untuk bertemu dengan Tuhanku. Sebab tu Imam Nasrul Abazi kata, siapa yang mantap takwanya, dia rindu akhirat. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tengok gambar video pendek-pendek tentang negara namanya Maldives. Ustaz, seronoknya nak pergi Maldives. Kalau boleh lepas PKPP nak terbang, nak ke Maldives. Kita kata, kenapa suka ke Maldives? Kita tengok gambar lawa, Ustaz. Pantai dia lawa, jernih. Biar mahal pun.
kita masih simpan duit dah. Satu malam 20,000 tak apa, kita nak pergi Maldives. Ada orang boleh bagi tawaran murah. Tuan-tuan, dia cuma tengok gambar sikit-sikit, dengar orang cerita sikit-sikit, dia dah rasa rindu. Tuan-tuan, kita dengar bab akhirat setiap hari. Kuliah subuh, kuliah maghrib. Kita baca tentang akhirat setiap hari. Kita baca Quran, kita baca hadis Nabi SAW. Tiba-tiba kita tak rindu dengan akhirat. Pelik kita. Orang cerita Langkawi 2 kali, dah rindu nak pergi Langkawi. Nak pergi Langkawi. Orang cerita pinggan mangkuk murah. Oh, kena pergi Langkawi ni. Pinggan mangkuk tu kena beli. Sebut murah-murah pun mahal juga. Murah dengan harga yang tempat lain. Tapi dia punya rindu. Saat lepas PKP, saat kita orang dah walking. Satu family saat, nenek sampai ke cucu nak pergi Langkawi. Dek kena rindu. Tuan-tuan, kita dengar akhirat setiap hari. Kita dengar syurga setiap hari. Neraka setiap hari. Tak rindu ke kita nak balik negeri kita itu akhirat? Syurga yang Allah berikan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Yang takut pada Allah, yang bertakwa pada Allah, 2 syurga, bukan 1. Dan syurganya itu Allah sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah dan syurga yang luasnya langit dan bumi. Tuan-tuan, bukan syurga tu besar pasir gudang. Bukan besar negeri Johor. Bukan besar negeri Malaysia, negara Malaysia. Lebih besar daripada 2 dunia ni. 2 kali dunia ni, tuan-tuan. Tiba-tiba kita tak rindu nak balik sana, maknanya kita ada masalah takwa. Orang yang ada takwa sebenar, dia merindui akhirat. Makin mantap takwanya, makin ingin dia kembali ke akhirat. Sebab itu kita pun nilai, tuan-tuan, setiap kali kita belajar, kita sentiasa kena muhasabah. Muhasabah. Kalau saya belajar agama hari ni, saya rindu apa? Kalau saya makin rindu dunia ni, bukan belajar agama ni. Atau saya ni salah niat saya, atau saya salah faham saya. Belajar agama sebab nak pangkat, nak jawatan, ini bukan belajar agama. Belajar agama untuk rindukan akhirat. Sehingga kita nampak masalah dunia ni kecil je, tak ada apa, kecil. Sehingga kita lihat masalah dunia ini ialah mematangkan pahala akhirat kita. Ya Allah, bila mantap takwa, tuan-tuan, seronoknya kita nak balik pada akhirat kelak. Rindunya kita nak bertemu dengan Allah akhirat kelak. Maka kita dah tak peduli apa pun masalah dunia. Kita tak peduli dah apa pun hal-hal berkaitan dengan dunia, kecil belaka. Kita nampak akhirat. Sebab itu kita doa, ya Allah, jadikan hati ini sentiasa merindui akhirat dan merindui pertemuan denganmu, ya Allah. Tuan-tuan, bila kita ada masalah dengan dunia, bila nampak dunia tu macam besar sangat, mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi sedih kita, mempengaruhi emosi kita, doa, ya Allah, biarlah aku merindui akhiratmu dan merindui pertemuan denganmu. Ya Allah, jadikan secinta-cinta perkara ialah negeri abadimu, negeri akhiratmu. Dan secinta-cinta perkara ialah pertemuan denganmu, ya Allah. Kerana dia tak sabar-sabar, gembira untuk bertemu dengan Allah. Lebih daripada keinginannya bertemu dengan orang lain yang dikasihi. Dan ini kesan daripada takwa. Kata ulama lagi, Tuhan menjadikan berpaling dari dunia mudah bagi orang yang benar bertakwa. Orang yang bertakwa pada Allah, tuan-tuan sekalian, dia mudah untuk meninggalkan dunia. Mudah, tak susah. Dia mudah berpaling daripada dunia, apatah lagi yang haramnya, yang syubhahnya. Hatta yang harus pun dia boleh tinggalkan. Kerana apa? Sebab dia orang yang benar-benar bertakwa. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Bila Rasulullah menyatakan orang-orang yang mendapat kemanisan iman, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan perintah Allah dan perintah Rasulnya prioriti daripada seluruh perintah yang lain. Dia menjadikan amalan yang mendekatkannya pada Allah, amalan yang menjadikannya cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik perkara yang disukainya. Maka kali itu dia akan letakkan prioriti pada akhirat. Kata Zunnun, orang yang bertakwa kepada Tuhan adalah orang yang tidak. Kata Zunnun, orang yang bertakwa kepada Tuhan adalah orang yang tidak menodai aspek lahiriahnya dengan sikap keras kepala, tidak pula batiniahnya dengan hal yang berlebihan. Dia berdiri di sisi Tuhan dalam keadaan selaras. Baik. Orang takwa ni dari keseimbangan. Zahirnya
patuh pada syariat. Zahir. Nampak patuh dia. Semayang dia, jaga. Puasa dia jauh daripada perkara yang haram. Dan batinnya pula ialah dia tidak punya ketamakan dalam urusan duniawinya, tetapi yang dia ingin sentiasa berada di sisi Tuhannya. Zahir dia tak akan dekat perkara-perkara yang dilarang. Batin pula kebergantungannya kepada akhirat. Bukan kebergantungannya kepada dunia. Batinnya tidak sama sekali akan inginkan yang lebih-lebih dengan dunia. Tak perlulah, yang ada dah cukup. Maksudnya dia ada qanaah. Orang ada qanaah, berarti orang ni sudah mencapai nilai taqwanya. Jadi apa kata Abu Hasan Al-Farisi? Dia kata taqwa dia ada aspek luar, dia ada aspek dalam. Sama seperti Zunnun kata tadi. Aspek luar ialah melaksanakan syariat. Manakala aspek dalam, dia sentiasa ada niat yang baik dan dia bermujahadah untuk melaksanakan, merealisasikan niat dia. Baik, dalam hati kita ada dua benda tuan-tuan, niat dan mujahadah. Bila kita lihat sesuatu perkara akhirat, bahawa kita nak dapat benda tu. Saya nak biar pandai Quran. Niat nak pandai Quran, mujahadah untuk ke arah tersebut. Saya niat nak tahajud. Saya mujahadah ke arah untuk tahajud. Saya niat nak puasa sunat. Mujahadah ke arah puasa sunat. Saya niat nak jadi orang baik. Mujahadah ke arah nak jadi orang baik. Ditinggalkan kawan yang tak baik. Dibuang masa-masa yang tidak berfaedah. Diisi dengan berfaedah. Dia ada mujahadah. Artinya orang bertakwa, sebagaimana kata ulama, dia ada dua aspek dia. Aspek zahir. Aspek zahirnya ialah dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Itu aspek zahir. Manakala aspek batinnya, sebagaimana kata Abu Hasan Farisi, dia ada dua benda, niat, mujahadah. Tuan-tuan, kuatkan niat kita. Dan kuatkan mujahadah kita, cari sebab-sebab yang mampu menjadikan kita bermujahadah. Sebab itu para ulama mengatakan, takwa seseorang dinilai dengan tiga perkara. Baik, kita tak nak nilai takwa orang, kita nak nilai takwa kita. Sebab yang paling sempurna bila kita belajar sufi bukan cari kesalahan orang, cari kesalahan sendiri. Itu tujuan kita belajar sufi. Yang mengajar pun cari kesalahan sendiri. Yang belajar pun cari kesalahan sendiri. Yang belajar jangan cari kesalahan ustaz, yang ustaz jangan cari kesalahan anak murid. Masing-masing cari kesalahan sendiri. Itu nama tasawuf. Sebab itu dalam tasawuf ni guru mendapat manfaat, murid mendapat manfaat, semua mendapat manfaat. Bukanlah cerita kita nak beri manfaat pada orang. Kita dulu nak dapat manfaat. Sebab kita perlu sembuh untuk kita rawat orang lain. Sebenarnya, dakwah sebenar, bila kita orang sembuh duduk di sebelah orang sakit, dan orang sakit mencemburui kesembuhan kita, lalu ingin mendapat kesembuhan seperti kita. Begitu kaedah dia. Baik, ada tiga aspek seorang punya takwa. Yang pertama, ialah tawakal dia pada benda yang dia tak dapat. Dan hidup kita tuan-tuan, cita-cita kita tak pernah habis. Kita nak sesuatu. Maka kalau tak dapat, jangan bimbang, tawakal je pada Allah. Saya nak, misal kata, kedudukan, pangkat, yang dibenarkan, yang diharuskan. Tak dapat, saya cuma tawakal. Ada rezeki ada, tak ada, tak apa. Saya nak kebaikan-kebaikan duniawi saya. Maka tak apa kau dapat. Alhamdulillah tak dapat, tak apa. Tawakal pada Allah. Yang kedua, ialah berpuas hati dengan apa yang kita dapat. Yang kita ada sekarang, alhamdulillah kita qanaah. Dan yang ketiga, sabar bila kita hilang sesuatu. Tuan-tuan, kita ni, walau bagaimanapun kita jaga sesuatu dalam urusan duniawi kita, Allah Ta'ala akan mentakdirkan satu hari dia akan hilang. Anak kita jaga, anak ni boleh hilang. Suami kita jaga, suami pun hilang. Isteri kita jaga, isteri pun hilang. Pangkat kita jaga, pangkat pun hilang. Sokongan orang kita jaga, sokongan pun akan hilang. Semua benda yang kita ada, Allah akan uji hilang. Kalau dia tak hilang semua pun, dia hilang sikit-sikit hilang. Jadi dalam menghadapi sesuatu yang hilang, apa yang patut kita buat? Sabar. Sebab itu tuan-tuan, kukuhkan tiga benda dalam memperoleh takwa. Kukuhkan tawakal kita, kukuhkan sifat qanaah kita, kukuhkan sifat sabar kita. Belajar bagaimana menyempurnakan ketiga sifat ini, insya-Allah Ta'ala. Bila sempurna tiga sifat ini, maka takwa kita semakin memuncak dan memuncak. Maka kerja kita ialah menambahkan takwa kita. Moga ia memberi manfaat pada saya dan pada tuan-tuan semua.
huraian takwa kita. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada pertemuan yang akan datang, pada kuliah subuh yang akan datang. Masih lagi bicarakan tentang takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.